Assalamualaikum murid-murid semua. Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan ceria. Dalam video PDPR Pendidikan Islam tahun 1 pada hari ini kita akan masuk topik ulum, ya. Masih lagi di bawah tajuk unit 1 air dalam kehidupan. Kita akan fokus pada adab menggunakan air. Baik, mari kita mulakan. Dalam video yang sebelum ini kita telah sentuh bahagian-bahagian air. Jadi kita akan tengok ya apakah adab-adab menggunakan air. Baik, adab yang pertama ialah menutup paip selepas digunakan. Okey, jadi murid-murid semua, apabila murid-murid mandi ke ataupun gosok gigi ke, selepas menggunakan air, kita hendaklah menutup paip dengan ketat supaya tiada air yang menitik dan berlaku pembaziran. Okey, jadi selepas ini murid-murid jika nampak ada paip yang terbuka, tutup paip itu untuk mengelakkan pembaziran. Ini adalah salah satu adab kita menggunakan air. Baik, adab yang kedua ialah adab menggunakan air dengan menggunakan air mengikut keperluan. Okey, kalau murid-murid tengok contoh gambar yang cikgu letak di sini, nampak ni dia tulis no ataupun ada tanda pangkah ni. Okey, nampak dia hendak mengambil wuduk tetapi dia telah membuka paip dengan kuat dan menggunakan air yang terlalu banyak. Manakala orang yang ni pula dia mengambil wuduk dengan menggunakan air yang sedikit sahaja, memang cukup untuk dia mengambil wuduk. Jadi untuk mengelakkan pembaziran, kita gunakan air mengikut keperluan kita sahaja. Dan kita jangan membazir air. Membazir adalah salah satu daripada amalan syaitan. Jadi kita janganlah ikut jejak langkah syaitan. Kita beradab dengan menggunakan air mengikut kadar yang sepatutnya. Baik, kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga ialah tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Tengok gambar rajah yang cikgu letak ni. Kotor kan? Penuh dengan sampah. Jadi sungai dan laut adalah salah satu daripada sumber air kita yang utama untuk kita makan, minum, mandi, bersihkan diri, mencuci pakaian, mencuci kereta, mengambil wuduk, mandi hadas besar dan kecil. Jadi jika sungai tercemar dengan sampah yang kita buang dalam laut dan sungai, jadi bagaimana kita nak menggunakan sumber air yang bersih? Jadi kita juga akan kena penyakit kan, kita akan jadi sakit. Kita tidak boleh membersihkan diri kita dengan baik, dan juga boleh mengundang pelbagai penyakit seperti denggi. Ingat tak, denggi ni asal penyakit dia adalah sejenis penyakit yang dibawa oleh nyamuk, dan nyamuk dia suka tinggal di tempat-tempat yang kotor seperti ini. Jadi kalau kita menjaga sungai dan laut kita dengan baik, nyamuk tidak akan membiak dan penyakit seperti denggi tidak akan merebak. Jadi adab menggunakan air ini sebenarnya adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Seperti yang diajarkan dalam agama Islam untuk kita beradab. Kita beradab dengan guru, kita beradab dengan kawan. Dengan menggunakan air pun kita kena beradab juga. Baik, berdasarkan yang kamu telah belajar tentang jenis-jenis air dan bahagian-bahagian air, apakah tindakan kamu? Apa tindakan kamu? Jika kamu tengok salah satu situasi ni, Ali mengambil wuduk dengan air laici. Boleh ke Ali ni mengambil wuduk dengan air laici? Apa pendapat kamu? Tak boleh, kerana air laici ini walaupun dia
si air mutlak, ataupun kita boleh minum air ni. Airnya air bersih, kita boleh minum. Air lagi sedap. Tetapi kita tidak boleh menggunakan air ini untuk mengambil wuduk kerana air ini adalah tidak menyucikan. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 89 Okay, dan juga ataupun kamu boleh rujuk video cikgu tentang bahagian-bahagian air dan boleh lihat atau contoh-contoh yang cikgu telah sediakan dalam video itu. Baik. Okay, situasi yang kedua adalah Ahmad mandi dengan air yang terdedah di bawah cahaya matahari yang terik. Air jenis bahagian air apa yang terdedah di bawah cahaya matahari yang terik? Ya, betul. Air ini adalah air musyammas. Air musyammas ialah air yang ada dalam bekas yang terdedah di bawah cahaya matahari yang terik. Okey, jadi apa hukum menggunakan air ini pada tubuh badan kita? Hukumnya adalah makruh. Makruh ini maksudnya tidak disukai oleh Allah ataupun tidak digalakkan. Jadi jika terpaksa menggunakan air musyammas, kita boleh guna, tetapi tidak disukai lah. Sebaiknya kita menggunakan air mutlak seperti air sungai, air laut, air hujan, air mata air dan sebagainya. Okay, jenis-jenis air boleh rujuk buku teks kamu muka surat 88. Baik, situasi yang ketiga pula ialah Siti membersihkan tangannya yang kotor dengan salji. Bolehkah Siti membersihkan tangannya yang kotor dengan salji? Apa kamu fikir? Ya, boleh. Kenapa boleh? Kalau guna salji ni cikgu. Kalau guna air kopi tak boleh. Tengok balik pada air mutlak. Salji ini adalah salah satu daripada jenis-jenis air mutlak, dan kita tahu air mutlak ni adalah suci dan menyucikan. Maksudnya air ini, salji ini kita boleh guna untuk mandi, kita boleh guna untuk membersihkan diri, kita boleh guna untuk minum, kita boleh guna untuk berwuduk dan sebagainya. Jadi air salji ini bersih dan boleh membersihkan tangan yang kotor. Baik, seperti biasa, cikgu ada sediakan sedikit latihan untuk kamu. Kamu isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang telah disediakan. Okay, jika kamu ingin menjawab latihan ini, kamu boleh screenshot dan boleh jawablah dengan bimbingan ibu bapa. Baiklah, itu sahaja video PDPR kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan mengamalkan adab-adab menggunakan air dalam kehidupan seharian. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.